Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam halaqah ilmu kita pada pagi ini untuk menyambung perbincangan kita pada beberapa mutiara nasihat para ulama, dan hari ini kita sampai kepada mutiara nasihat yang ke-30. Ya, mutiara nasihat yang ke-30 dalam buku ini berkenaan dengan tajuk yang diberi ialah seluruhnya gelap. Itu tajuk dia, seluruhnya gelap. Apa yang gelap tu nanti tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia bawa Imam Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, ya, daripada Hasanul Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ad-dunya kulluha zulmatun illa majalisal ulama. Ad-dunya kulluha zulmatun illa majalisal ulama. Dunia ini keseluruhannya adalah gelap gelita kecuali majlis para ulama. Ya, itu yang disebutkan oleh Al-Imam Hasanul Basri. Dunia ini keseluruhannya adalah gelap, melainkan majlis-majlis ilmu yang maksudnya dalam dia ada cahaya yang memberikan panduan kepada kehidupan kita. Itu maksud dia, ya. Baik. Ini ambil daripada Jami' Bayanil Ilmi wal Fadlihi. Baik. Tengok apa keterangan dia secara ringkas disebutkan oleh Imam Hasanul Basri ini. Apa yang dituliskan, dia kata pertama, dia kata ilmu agama adalah cahaya. Saya baca dulu, nanti kita hurai secara ringkas. Ilmu agama adalah cahaya. Satu. Dua, dia kata, di majlis yang mengkaji ilmu agama, kita akan jumpai cahaya penerang kehidupan. Yang ketiga, cahaya ilmu agama itu bukan hanya untuk dipandang keindahannya, namun untuk menerangi langkah-langkah kita dalam menjalani hidup ini. Yang keempat, di berbagai aspek kehidupan, kita akan jumpai berbagai permasalahan dan sisi gelap kehidupan. Dan yang kelima, dia kata, solusi dan cahaya terang kehidupan akan kita jumpai di majlis ilmu agama. Baik. Ini berkenaan dengan dunia dan juga ilmu agama. Dia fokus kepada ilmu agama, tuan-tuan, ya, sebab kita faham ilmu ni ada dua. Satu ilmu yang berkait dengan agama, satu lagi ilmu yang berkait dengan kehidupan. Biasanya ilmu yang berkait dengan kehidupan ini kebiasaannya tuntutan dia, asas dia jadi fardu kifayah. Okey, baik, kita tengok satu persatu. Apa yang disebutkan oleh Imam Hasanul Basri ini, dia kata dunia ini gelap, okey, melainkan majlis-majlis ilmu. Baik. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita sekarang ni hidup atas dunia. Dunia ni, walaupun banyak hadis yang menyebut tentang ad-dunya mal'unatun dan sebagainya, dunia ini terlaknat. Imam Hasanul Basri kata dunia ini gelap gelita. Tapi perkara asas kita sebagai manusia yang kita tak boleh lupa, kita tak boleh buang dunia. Itu asas dia. Kita tak boleh buang dunia ini. Kenapa? Kerana para ulama sebut dengan jelas, ad-dunya jisrul akhirah. Dunia ni jambatan untuk pergi akhirat. Dia tak boleh buang. Okey, dia tak boleh buang. Apa-apa hal yang kita nak senang kehidupan kita di akhirat besok, dia berkait juga dengan tata cara kehidupan kita atas dunia. Tak boleh buang. Okey, habis bila tak boleh buang, macam mana kita nak buat? Kita kena faham apa yang disebutkan oleh tokoh-tokoh ilmuwan kita bahawa
dunia kena jadikan dia sebagai alat, bukan matlamat. Tu benda dia. Okey. Maksudnya kalau orang jadikan dunia sebagai matlamat, itu yang jadi dunia dia gelap gelita tu. Okey, dia tak kira halal haram dah. Semua dicapai. Yang penting matlamat dia dalam kehidupan dicapai. Itu maksud dia. Tapi kalau kita jadikan dunia sebagai alat, kita faham. Okey, dunia ni sebagai alat saja untuk aku sampai kepada redha Allah di akhirat besok. Okey, itu dia. Jadi kita akan pertimbangkan satu benda kita nak buat tu. Contoh, semua orang nak kaya, tuan-tuan. Tak ada siapa yang tak nak kekayaan. Semua orang nak kekayaan. Dalam kita bicara dalam kehidupan kita yang biasa ni. Semua orang nak kaya, semua orang nak hidup senang. Okay? Tapi dia akan berbeza dengan orang yang menjadikan dunia sebagai alat dan orang yang menjadikan dunia sebagai matlamat. Dia akan beza. Semua orang nak kaya, tapi orang yang menjadikan dunia sebagai alat, dia akan fikir bahawa aku nak kaya, tapi kalau aku ambil benda-benda yang haram, apa yang aku buat dekat atas dunia ni besok akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi kalau orang yang menjadikan dunia sebagai matlamat, itu orang Melayu sebut apa? Membujur lalu melintang patah, semua sebab belaka. Tak kira, dia kata yang penting besok hari akhirat aku minta ampun, Allah ampunkan dosa aku. Prinsip asas tu betul. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut dalam hadis Qudsi tu, Allah Ta'ala sebut dalam hadis tu apa? Wahai hambaku, kalau kamu datang kepada aku dengan dosa yang memenuhi langit dan bumi sekalipun, aku ampunkan dosa. Okey, itu asas. Keampunan tu memang sangat luas. Cuma kadang-kala kita bimbang. Dalam melakukan dosa dan maksiat itu kita tak sempat taubat. Tu je kebimbangan kita, ya, kebimbangan. Sebab dia ada beza antara taubat dan istighfar mohon ampun itu. Okey. Kalau kita mati sebelum taubat, dah mati tak boleh taubat. Dah mati tak boleh taubat. Cuma bila dah mati, apa-apa doa orang hidup sampai. Itu prinsip asas, tuan-tuan, ya. Doa orang yang hidup kepada orang yang mati confirm sampai. Yang tu tak ada khilaf, tak ada perselisihan pendapat dalam kalangan para ulama. Okey, doa anak kepada bapa dia sampai. Doa seorang suami kepada isterinya, kita sebut yang dah meninggal, ya, sampai. Doa seorang isteri kepada suaminya sampai. Doa kawan-kawan kepada kawan-kawan dia yang telah meninggal dunia sampai. Yang tu tak ada perselisihan. Yang ada selisih pendapat dalam kalangan ulama ialah kalau kita baca Al-Quran sedekah pahala kepada si mati. Sampai ke tak sampai, yang tu ada perselisihan pendapat dalam kalangan ulama. Ada ulama A kata sampai, ulama B kata tak sampai. Itu benda khilaf. Okay? Bila khilaf, tuan-tuan, kita tak boleh bergaduh. Siapa kata sampai, silakan. Siapa kata tak sampai, itu dia punya urusan. Tapi doa, sepakat ulama berdasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis Nabi, doa kepada orang mati sampai. Itu asas, ya. Baik. Jadi apa yang kita berbalik kepada apa kita sebut tadi ialah dunia kena jadikan dia alat, bukan matlamat. Kalau siapa-siapa yang jadikan dunia sebagai matlamat, itu istilah kita sebut tadi, membujur lalu melintang patah, semua dia akan sapu belaka, ya. Baik. Memang betul Allah Maha Pengampun, tapi kebimbangan kita ialah seandainya kita mati dalam keadaan tak sempat nak bertaubat, apa jadinya? Itu benda yang kena fikir. Memang Allah Maha Pengampun, itu kita tak nafikan, tuan-tuan, ya. Baik. Kemudian, itu perkara pertama, tuan-tuan, ya. Kita sebut bahawa dunia ini walaupun disebut oleh Imam Hasanul Basri zulmatun, kegelapan, tapi kita letak dalam diri kita bahawa dunia aku tak boleh buang. Okey, tak boleh buang daripada kehidupan. Dunia aku kena ambil, tetapi aku ambil dunia dalam kadar yang dibenar dan diizinkan oleh syarak. Benda yang halal aku ambil, benda yang haram sikit pun aku tak ambil. Okey, itu bendanya. Cuma saya pernah sebut di sini atau tempat lain, tapi hari itu ada timbul isu di satu tempat. Okey, saya sebut sekali lagi dekat sini sebab sini ada live. Kadang-kadang orang tengok. Baik. Saya pernah sebut dekat sini atau tempat lain saya tak ingat.
Tuan-tuan, dia kadang-kadang ada perselisihan pendapat, itu kita raih. Nah, kita raih. Baik. Kalau tuan-tuan ingat ataupun saya tak ingat sebut di sini atau tempat lain, itu penting ilmu tu tuan. Yang penting ilmu. Ilmu yang sepakat ulama kita sepakat. Benda yang ada khilaf kita akui benda tu khilaf, kena tolak ansur. Okey, baik. Saya pernah sebut satu ketika dulu, minta maaf saya tak ingat sini atau tempat lain. Tapi baru-baru ni 2-3 menjak lepas ada orang tanya balik semula. Ada orang yang dia berhutang dengan seseorang. Saya pemberi hutang kepada seseorang. Okey, saya beri hutang. Baik. Ini penting ilmu tu tuan-tuan. Bila saya beri hutang pada seseorang, kewajipan orang yang ambil hutang kena bayar balik. Okey, dia wajib bayar balik, melainkan saya bagi ibrak pelepasan. Itu jelas. Okey, dia pinjam 1,000 contoh, saya kata tak apalah, saya halalkan. Itu clear, selesai. Okey, asas hutang kena bayar balik. Okey. Bayar kena dalam kadar yang macam mana? 1,000 you pinjam, 1,000 you kena bayar balik. Itu prinsip asas. Okey. Baik. Kalau saya bagi pinjam 1,000, you bagi balik kat saya 2,000, maka itu adalah rezeki. Boleh ambil tak boleh? Boleh ambil. Okey, clear tuan-tuan ya? Boleh ambil. Syarat dia apa? Syarat dia masa awal bagi pinjam, saya tak letak apa-apa syarat tambahan. Kalau saya bagi pinjam 1,000, saya kata dekat dia, ini kalau bayar dalam masa sebulan, 1,000 lah. Tapi kalau bayar lebih pada sebulan, you kena bayar balik 2,000. Maka itu jadi riba. Okey, itu tambahan yang tak dibenarkan. Tapi saya bagi dia pinjam 1,000, dia bayar, saya kata apa, ni bagi 1,000, bayar baliklah dalam masa sebulan contoh. Lepas tu dah habis sebulan, dia datang-datang, dia kata, Ustaz, saya tak cukup duit lagi lah nak bayar. Tak apalah, saya bagi lagi tempoh. Tapi tak bolehlah ada tambahan apa-apa. Itu bendanya. Tapi lepas 3 bulan, dia datang balik, dia kata, Ustaz, saya minta maaf lah sebab terlewat bayar. Ni saya kira ekstra lah Ustaz, 1,000 lebih sebab lambat bayar. Jadi dapat 2,000. Maka 2,000 tu 1,000 tambahan, itu halal. Itu bukan riba. Sebab apa halal? Sebab tidak ada sebarang perjanjian di peringkat awal. Tu boleh ambil, boleh ambil. Baik. Selesai part tu. Part yang kedua timbul, ini penting ilmu ni. Okey. Part yang kedua timbul bila dia datang selepas daripada 3 bulan. Dia datang, dia bagi kita 2,000 dan contohlah, ataupun dia tak bagi 2,000 lah, dia bagi 1,000 je lah. Okay, dia bagi kita 1,000, lepas tu dia pula beritahu. Kita pun tengok, ni dapat duit daripada mana ni? Kita tanya contohnya. Ataupun dia bagi tahulah, senang cerita. Dia kata, dah pening dah Ustaz, lepas 3 bulan cari-cari duit nak bayar tak jumpa. Dia kata, satu solusi je saya jumpa. Apa dia? Semalam tiba-tiba terfikir, dia kata, contohlah seminggu lepas dia kata terfikir, main nombor ekor je lah, kod-kod kena. Sekali dia kata saya beli RM10, dapat RM5,000. Contoh, memang duit daripada spot toto. Lalu saya pun tahulah duit RM1,000 yang dia bayar pada saya adalah duit daripada sumber haram main nombor ekor. Baik. Timbul persoalan yang seterusnya. Boleh ke tidak saya selaku pemberi hutang ambil duit yang dia bayar 1,000 tu, walaupun saya tahu duit tu hasil daripada nombor ekor yang dia main. Baik. Ada 2 pandangan dekat sini. Mana-mana tuan-tuan nak pegang, terpulang. Okey. 1. Pandangan ulama yang pertama, mereka kata tak boleh ambil sebab duit tu jelas daripada sumber yang haram. Baik. Itu pandangan pertama. Tuan-tuan nak pegang yang itu, terpulang. Pulang baliklah duit dia tadi. Okey, baik. Pandangan yang kedua, okey, boleh ambil duit tersebut. Kerana apa? Kerana kita ambil hak kita dari sudut hutang. Dia ambil daripada mana duit dia untuk bayar hutang, bukan, is not our problem, bukan urusan aku. Nampak tak? Ini pandangan kedua, ini sebenarnya lebih memudahkan urusan masyarakat. Bukan kita nak galak orang main nombor ekor, bukan. Saya nak ambil hak saya saja. Nampak tak? Hak saya itu, kalau kita ambil pandangan yang satu lagi tadi, dia agak
sukar. Contoh, pergi pasar tuan-tuan. Pergi beli sayur. Pergi beli apa benda dekat ASO China ataupun India. Kita pun bagi duit RM50, barang harga RM25, dia pulang balik kepada kita RM25. Kita pun memang kenal dia sebagai salah satu share nombor ekor dan sebagainya. Kalau dia kata, kita pun kenal, takkan kita nak tanya, ni duit daripada mana, baki balance bagi saya ni. Dia kata semalam itu sudah jual babi 3 ekor, ini dia punya balance. Kalau nak fikir macam tu tuan-tuan, memang tak boleh ambil kan. Sebab duit tu duit haram, jual babi. Tapi prinsip muamalat dalam hukum kita kadang-kadang dilihat kepada zahirnya. Jadi kalau tuan-tuan nak pegang pandangan pertama, boleh. Nak ambil pandangan kedua pun boleh, sebab ruang agama itu dia terbuka pada ketika ini. Ya, itu terpulanglah. Jadi sebab tu kita kata ilmu bila jelas, bila betul, dia akan memudahkan urusan. Dia ingat tak awal-awal dulu saya sebut, kenapa kita dituntut menuntut ilmu? Satu, untuk bagi kejelasan dalam permasalahan, satu. Tapi dalam bab menuntut ilmu, tak boleh berguru dengan seorang guru sahaja. Sebab dia akan timbul isu ta'assub, fanatik. Dia saja yang betul, dia takkan terbuka. Jadi bila kita berguru dengan ramai, macam dekat Masjid Anstak ni, tiap-tiap hari ada pengajian, kena ikuti semua. Dengar betul-betul satu. Hari ni tuan-tuan, nak ilmu, cari je. Nak tanda je. Nampak? Dulu, kita nak cari ilmu, kena cari tok guru. Hari ni, tak cari tok guru pun, Masjid Anstak tak sempat datang sini, YouTube Masjid Anstak ada. Nampak tak? YouTube Masjid Anstak pun ada. Saya pun tak tahu sebenarnya, baru-baru ni ada imam bagi tahu. Saya tengok rupanya ada daripada awal Januari 2024 ni baru saya tengok berapa video ada rupanya. Nampak tak? Boleh tengok terpulang. Cuma kalau kita tengok video YouTube, dia beza dengan kita datang masjid. Dia tetap tak sama. Kan duduk kat rumah macam-macam hal. Tapi kalau datang masjid, daripada rumah kita langkah kaki tu, satu langkah angkat darjat, satu langkah hapus dosa. Masuk masjid, niat iktikaf, dapat pahala. Masuk masjid, salat sunat tahiyatul masjid, dapat pahala lagi. Jemaah, dapat pahala lagi. Duduk dalam majlis ilmu, dapat pahala lagi. Tak ada masalah. Kelebihan tetap ada berbanding dengan kita ambil ilmu daripada tempat-tempat yang lain. Okay. Duduk depan YouTube depan rumah, dalam rumah, tengok YouTube, tertidur. Tak sama dengan dengar kuliah tertidur atau sengaja tidur dalam masjid. Tetap dapat pahala. Tapi kalau dekat YouTube tak dapat. Nampak tak? Tak dapat. Okay. Sebab tu nanti kita jumpa dalam buku ni, dia tulis bila mengantuk dalam majlis ilmu tu datang daripada setan. Dia kata dalam buku ni ada, nanti kita jumpa part dia. Ataupun dah lepas. Kata si Allah, dah lepas dah. Ya ke Ustaz? Ya, kita ada sebut. Tapi kenapa saya tak perasan? Mungkin waktu tu kita pun mengantuk. Sebab tu tak dengar. Nampak tak? Dah ada dah sebelum ini. Okay? Saya teringat isu tu. Baik. Clear tuan-tuan ya? Itu beberapa contoh yang berlaku. Dunia jangan buang. Dunia kena ambil, tapi dalam kita ambil dunia, kena nilai halal dan juga haram. Kalau tak, habis. Okay? Itu pertama tuan-tuan ya. Ilmu agama ni kena cari. Perkara yang kedua, ya, pertama ingat tuan-tuan, dunia disebut kegelapan. Bukan bermakna kita kena tinggal. Dunia kena cari. Tapi dalam pencarian dunia, kena ada pertimbangan halal haram. Macam mana kita nak pertimbang halal haram? Ilmu lah. Ilmu yang bagi tahu pada kita. Macam contoh isu ambil duit pembayaran hutang tadi daripada sumber haram, dia bagi. Boleh ke tak boleh aku nak ambil? Penilaian kita ulama dah bagi. A ada pandangan, B pun ada pandangan. Terpulang kepada kehendak kita. Okay? Macam isu yang timbul baru-baru ini, kecoh seantero Malaysia, kecoh. Benda tu tak perlu kecoh pun. Isu mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Pertama tuan-tuan, isu mimpi jumpa Nabi ni, dalam hadis memang dah sabit.
Tak payah nak kata tak jumpa dan tak jumpa. Memang dalam hadis Imam Bukhari menyebutkan dengan jelas, Nabi kata, man ra'ani fil manam, siapa tengok aku dalam mimpi, faka'annama ra'ani fil yaqazati, seumpama dia lihat aku dalam jaga. Jumpa Nabi dalam mimpi, ya, boleh berlaku. Hadis dah sabitkan. Itu tak perlu dinafikan. Cuma kita kena betul-betul clear. Sebab kalau dulu zaman Ibn Abbas sebagai contoh, Ibn Abbas, ya, ada seorang apa yang namanya Ibnu Kulayb nama dia. Dia selepas daripada Nabi wafat, dia declare dia jumpa Nabi SAW dalam mimpi selepas Nabi wafat. Dia jumpa Nabi. Ibn Abbas panggil dia. Ibn Abbas kata, wahai Ibn Kulayb, cerita pada aku sifat-sifat Nabi yang kau lihat dalam mimpi itu. Maka, sebab apa tuan-tuan? Kita kena akui dalam hadis tadi, saya tak habiskan. Siapa lihat aku dalam mimpi, seumpama lihat aku dalam keadaan jaga. Baik. Dan part yang last dalam hadis itu, fa inna syaitan, sesungguh syaitan, la yatamassal bi, dia takkan menyerupai aku. Okay, itu part hadis yang last diikat. Setan tak boleh menyerupai Nabi. Baik. Zaman Ibn Abbas, selepas wafatnya Nabi itu, ada seorang lelaki nama Ibn Kulayb, dia kata dia jumpa Nabi. Okay? Dia nampak Nabi dalam mimpi dia. Baik. Kemudian, Ibn Abbas panggil. Ibn Abbas kata, cerita pada aku sifat-sifat Nabi, ciri-ciri Nabi yang kau jumpa dalam mimpi. Lalu Ibn Kulayb pun cerita, begini dan begini. Lalu Ibn Abbas kata apa? Sesungguhnya engkau telah melihat Rasulullah. Sama juga dengan kes yang berlaku kepada Ibn Sirin. Ibn Sirin ini tokoh alim yang banyak tulis tentang tafsir mimpi. Ibn Sirin, satu ketika dulu ada orang datang jumpa dia, dia kata dia jumpa Nabi dalam mimpi. Ibn Sirin sama dengan Ibn Abbas. Dia kata apa? Cerita pada aku, sifatkan pada aku, apa ciri-ciri Nabi yang kau lihat dalam mimpi tersebut. Dia pun cerita macam ni. Ibn Sirin kata apa? Sesungguhnya engkau tidak melihat Rasulullah. Bukan Nabi dalam mimpi kau tu. Nampak tak tuan-tuan? Perlu ada satu perincian. Bukan semata-mata datang dalam mimpi, pam-pam dia kata aku adalah Rasulullah. Besok kita pun declare satu antero dunia, aku malam tadi jumpa Nabi. Itu tuan-tuan, buku yang ada kat kita ni, yang sebaik-baik buku yang boleh cerita sifat Nabi secara fizikal, ada satu buku namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu buku tu pun kalau kita baca pun, kita pun belum kenal Nabi secara terperinci macam mana. Tapi para ulama kata, dari sudut boleh tak jumpa Nabi dalam mimpi? Ya boleh. Sebab hadis sahih dah membuktikan dan menetapkan, mensabitkan benda tu. Cuma masalahnya kita nak cerita tu macam mana? Betulkah Nabi yang datang dalam mimpi kita itu? Dari sudut boleh datang? Yes, hadis membuktikan dia boleh datang. Nampak tak tuan-tuan? Itu asas, kena jelas. Okay? Sebab itu untuk zaman hari ini, tuan-tuan, hari ini, kalaulah takdir Allah jumpa Nabi dalam mimpi, tidur malam-malam jumpa satu hamba Allah datang, dia kata aku adalah Rasulullah. Okay, terpulang. Dia boleh berlaku. Kalau kita tengok Negeri Sembilan punya Jabatan Mufti, dia clear. Pertemuan dengan Nabi boleh berlaku dalam 3 situasi. Okay? Situasi yang pertama, tengok saja tanpa ada perbicaraan. Situasi yang kedua, ada perbicaraan dua pihak. Kita dengan Nabi. Yang ketiga, perbicaraan dari satu pihak saja boleh berlaku. Nampak tak tuan-tuan? Jadi prinsip untuk hari ini lah tuan-tuan. Kalaulah kita ni jumpa Nabi, level-level kita ni, level-level Tok Guru tu lain cerita lah tuan-tuan. Level-level kita hari ni tuan-tuan, jumpa syukur pada Allah, sudahlah. Tak payah cerita pada orang tuan-tuan. Kalau nak cerita pada orang,
prinsip asas mimpi kena pegang yang Nabi sebut. Apa prinsip asas mimpi yang Nabi sebut? Apabila kamu bermimpi benda-benda yang buruk, prinsip asas, hendaklah engkau minta isti'azah, minta perlindungan dengan Allah, dan falyanfas, hendaklah kamu ludah sebelah kiri 3 kali. Ini benda buruk. Baik. Jumpa Nabi dalam mimpi, itu petanda baik. Apa kena buat? Nabi kata, apabila engkau mimpi jumpa benda-benda baik, termasuklah jumpa Nabi, prinsip asas, apa kena buat? Falyahmadillah ataupun falyubashir, hendaklah engkau seronok dengan perkara tersebut. Syukur pada Allah, satu. Kedua, prinsip dia apa? Liyukhbir man yuhib, hendaklah dia bagi tahu pada orang yang sayang pada dia saja. Tu nampak tak tuan-tuan? Kalau hari ini tuan-tuan kita jumpa mimpi jumpa Rasulullah, tak payah tulis dalam Facebook lah. Nampak tak? Tak payahlah. Ini tulis dalam Facebook segala-gala, mak nenek semua nak tulis dalam Facebook, tak payahlah. Hari ini aku makan ayam goreng yang diberi dekat sini-sini. Tak payahlah cerita semua benda yang kau berlalui dalam kehidupan dalam Facebook. Jumpa Nabi dalam mimpi pun nak tulis dalam Facebook. Apa kau ingat friend kau semua dalam Facebook tu sayang kat kau? Kau tak ada pun. Nampak tak? Prinsip asas Nabi sebut apa? Kalau kita mimpi benda baik, jangan cerita semua orang. Cerita kepada orang yang sayang pada kamu sahaja. Nampak tak? Antara orang yang kita rasa ya, yang mungkin sayang kat kita, isteri kita ya. Jadi mimpi malam tadi jumpa Rasulullah, jangan tulis kat Facebook lah. Cerita kat isteri kita sudahlah. Nampak tak? Bangun-bangun pagi, muka berseri-seri, maksa minum teh. Isteri pun tanya, bang, lain macam hari ni. Itulah, malam tadi abang mimpi jumpa Rasulullah. Isteri pun kata apa? Jumpa Rasulullah bang. Pergilah. Surau masjid pun tak pergi, jumpa Rasulullah datang mana? Maknanya tuan-tuan fahamlah, isteri pun tak sayang kita punya. Nampak tak? Itu asas dia tuan-tuan. Sebab isteri tahu tuan-tuan. Perangai kita ni lagu mana. Jadi itu asas dia. Nabi dah bagi tahu satu prinsip-prinsip asas. Tapi masyarakat kita jadi huru-hara sebab apa tuan-tuan? Dia tak pegang asas. Dia pergi sibuk pasal cabang-cabang. Itu permasalahan dia. Nampak tak? Asas tak pegang dulu. Habis huru-hara semua benda berlaku dalam masyarakat. Clear tuan-tuan ya? Itu asas kita sebut. Tapi orang Melayu kan bila cerita buat jumpa Nabi ni, saya harap sini saya sebut dulu. Supaya kalau masa minum kan jangan siapa tanya. Saya dah tak larat nak jawab. Saya potong awal-awal dulu. Apa dia? Memang bab-bab ni orang Melayu dia paling tidak dia akan jumpa. Ustaz, tadi cerita buat jumpa Nabi. Ada tak amalan-amalan khas yang boleh malam ni saya baca jumpa Nabi? Ini perangai orang Melayu tuan-tuan. Secara asas, tak pernah ada daripada mana-mana hadis Nabi atau daripada mana-mana sahabat yang menceritakan tips amalan untuk jumpa Nabi secara mimpi. Tak ada. Okey, tak ada. Daripada hadis tak ada. Contoh Nabi kata apa? Sesiapa yang nak jumpa aku selepas kewafatan aku, sila baca surah sekian-sekian-sekian selepas daripada solat isyak. Contoh, tak ada. Okey? Sahabat pun tak pernah menukilkan kepada kita apa-apa. Tetapi, dia ada tetapi, itu ada reserve sikit tuan-tuan. Tetapi, para ulama kita ada tulis buku-buku pun dalam Jabatan Mufti Negeri Sembilan ada sebut. Antara amalan-amalan, antara ya, tapi jangan marah. Sebab saya sebut dulu dekat sini, nanti masa minum jangan tanya dah. Okey? Apa dia? Antara amalan yang pernah disebut oleh para ulama, antaranya apa? Baca suratul Ikhlas 1000 kali, insya-Allah malam tidur jumpa Nabi. Ada dalam beberapa ulama sebut baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar 1000 kali, insya-Allah boleh jumpa Nabi dalam mimpi. Ini semua amalan-amalan khas para ulama. Mungkin kalau kita buat tak dapat jumpa, sebab itu rezeki Allah bagi. Kan macam contoh kan Lailatul Qadar. Dalam hadis tak ada cerita pun pokok sujud, pokok tunduk air jadi beku, tak ada pun.
Cerita ni yang glamour dalam masyarakat kita. Nampak tak? Tapi dalam hadis kata, bila Lailatul Qadar, malam tu tenang. Anginnya tenang. Tak ada ribut, taufan, kilat, petir, tak ada. Semua tu tenang sahaja malam itu. Itu yang ada dalam hadis Nabi. Kemudian hadis Nabi cerita Lailatul Qadar, pagi besok petanda dia jelas. Apa petanda dia? Matahari ada tapi sinarnya tak panas. Itu yang disebut dalam hadis. Kenapa matahari ada sinar tak panas? Kerana malaikat sedang naik ke langit daripada bumi, lalu sayap-sayap mereka menutupi cahaya matahari. Itu sebab tak panas. Sebab Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi. Bila dah habis subuh mereka akan naik balik, jadi sayap mereka menutupi cahaya matahari. Itu ada hadis. Tapi glamour dalam masyarakat kita ialah mereka ni akan nampak malam pokok sujud, lalu dekat lopak air, air beku, nampak tak? Lalu dengan motor ni balik-balik nak pergi sembahyang subuh je tak? Nampak lopak air, lalu atas lopak air tu tak jatuh dalam, rupanya air beku. Tak ada, tuan-tuan. Dari sudut asasnya tak berlaku macam tu. Nampak tak? Tapi kita tak boleh kata tidak berlaku. Sebab berkemungkinan benda ni pernah dialami oleh para alim ulama kita yang terdahulu. Itu pengalaman rezeki mereka. Nampak? Rezeki mereka. Itu asas kita ni lain. Kalau malam Al-Qadar sekalipun, balik daripada masjid, tiba-tiba lalu kat pokok, tiba-tiba ada Assalamualaikum. Kita pun pandang belakang tak ada orang. Start motor lagi laju. Jawab salam pun tidak. Macam mana nak jumpa malaikat Lailatul Qadar? Malaikat bagi salam kau cabut lari. Itu contoh kita kata kan. Jadi benda-benda ni kadang-kadang dia ada dalam hadis. Kita kena ikut. Tapi kadang-kala pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para ulama kita pun kita tak boleh ketepikan. Ya, itu cerita mimpi. Okay, cuma mimpi kita kata tak. Jangan nafikan pertemuan dengan Nabi dalam mimpi. Kerana kalau kita nafi, bermakna menafikan hadis sahih yang ada daripada Imam Al-Bukhari. Tapi kita cuma berhati-hati dalam menerima cerita yang disampaikan kepada kita bahawa dia jumpa Nabi, kerana siapa di antara kita yang boleh memperakukan apa yang dia jumpa itu adalah Nabi. Sebab kita sendiri pun tak faham. Macam contohlah kita bagi kan. Sini ada ngaji hadis 40 kan. Al-Imam An-Nawawi, hadis nombor 2. Mana-mana hadis pun hadis nombor 2. Hadis berkenaan dengan hadis Jibril. Yang Jibril turun, tanya kepada Nabi apa iman, apa Islam, apa ihsan, apa tanda-tanda kiamat. Habis persoalan itu, Jibril pun pergi. Nabi tanya pada para sahabat, kamu tahu siapa yang datang? Sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata apa? Itulah dia Jibril, ja'akum yu'allimukum dinakum, datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kepada kamu. Macam mana sahabat boleh yakin itu Jibril, itu malaikat? Sebab yang bagi tahu Nabi. Poin dekat situ. Kalau kita hari ni, nampak tak? Ramai-ramai ni kita biasa kenal geng-geng kita. Tiba-tiba ada satu hamba Allah, lain macam dia punya perwatakan, datang masjid kita subuh ni, duduk pula seorang-seorang je, tenang je. Kita pula bila lalu sebelah dia, dapat bau wangi yang tak pernah kita bau. Wah, ini macam wangian syurga ni, lain macam ni. Tengok muka dia pun berseri-seri, lain macam kan. Lepas tu tanya orang semua tak pernah kenal. Tiba-tiba, malaikat kot. Nampak tak? Lepas tu pergi tanya ustaz pula. Ustaznya pula jenis pening-pening juga. Dia kata, saya pun nampak tadi. Dari pemerhatian saya, itu adalah malaikat. Lempang sekali ustaz tu. Macam mana dia boleh kenal? Tak ada siapa boleh kenal malaikat. Dalam hadis tu, kenapa sahabat yakin itu Jibril? Kerana Nabi yang bagi tahu. Kita hari ini siapa yang boleh bagi tahu itu malaikat? Tak boleh. Nampak tak tuan-tuan? Itu asas yang kita bincang tentang ilmu berkenaan dengan jumpa Nabi SAW tadi tuan-tuan. Ya baik. Jadi tak salah, ya, tak salah. Prinsip asasnya ilmu tu penting. Jadi saya bagi beberapa contoh tadi ilmu berkenaan dengan isu ambil duit orang bayar hutang. Itu pun penting dengan ilmu. Kalau tak susah jadinya kehidupan kita. Kemudian isu jumpa dengan Nabi SAW. Ilmu kena hati-hati. Sebab
Kalau ada orang kata apa, tak adalah, mana boleh jumpa Nabi dalam mimpi, auta belaka. Hati-hati tuan-tuan. Kerana boleh termasuk dalam golongan yang menafikan hadis Nabi SAW. Itu kita kata tadi, kita bukan nafikan hadis, tapi kita nak perincikan betul-betul orang yang jumpa tu adalah pertemuan dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, ya baik. Jadi asas kedua kita sebut untuk hari ini tuan-tuan ialah penting bagi kita cari ilmu. Baik. Ini saya nak sebut perkara yang kedua. Sebab kita awal-awal tadi sebut bahawa dalam tuntut ilmu ni dia ada dua ilmu. Satu ilmu dunia, satu ilmu agama. Tuan-tuan, kalau dalam hadis, saya melayukan saja, senang hadis ni tuan-tuan. Sebab kita ni orang Melayu. Yang penting bagi kita hadis ni tuan-tuan, kita nak amal. Okey, baik. Nabi sebut dalam hadis apa? Berkenaan dengan orang yang menuntut ilmu ni, malaikat akan datang litadha ajnihatiha ridan bima yasna. Dalam hadis tu kata malaikat akan datang dalam majlis ilmu, akan tebarkan sayap dia kepada orang yang menuntut ilmu sebagai tanda redha dengan apa yang dibuat oleh manusia. Baik. Hadis ni mana-mana ulama hadis sebut, hadis ini fokus kepada ilmu yang mana semua kata ilmu syar'i. Okey, yang malaikat tebarkan sayap dia tu adalah ilmu yang berkait dengan hal ehwal agama. Baik. Tetapi, itu asas. Tetapi ulama kata apa? Selagi mana ilmu itu membawa manfaat dan kebaikan kepada masyarakat, walaupun bukan daripada asas datang daripada agama. Okey, dia datang daripada negara-negara bukan Islam, contoh. Tapi dia membawa manfaat kepada masyarakat, maka ilmu itu juga termasuk dalam ilmu yang dimaksudkan dalam hadis ini juga. Asas A, tapi ulama luaskan makna dia juga. Orang yang mengaji bab macam mana nak repair helikopter, repair kapal terbang, termasuk juga dalam golongan orang-orang yang akan dapat naungan para malaikat. Sebab dengan ilmu yang mereka ada itu boleh memudahkan urusan orang lain. Antara urusan orang lain itu apa? Kalau dia boleh repair kapal terbang, orang boleh pergi haji naik kapal terbang. Okey, ini sebut sekali. Tak payah dah bincang. Ustaz, kalau tak ada kapal terbang pun tak apa Ustaz. Sebab saya ada amalan yang boleh naik tikar terbang terus. Tak payahlah bincang benda-benda ni dah tuan-tuan. Nampak dah? Lupakanlah isu orang ni boleh terbang, pergi haji orang. Dah tuan-tuan. Benda ni tak bagi manfaat apa-apa pun. Saya bimbang benda-benda macam ni lah yang akan lebih menjauhkan kita daripada agama tuan-tuan. Nampak tak? Haji, lama tak nampak datang masjid. Oh saya, itulah Ustaz, 2 hari ni tak datang sebab saya pergi haji. Pergi Mekah? Naik apa? Itulah Ustaz, saya cerita pun orang tak percaya Ustaz. Saya naik tikar terbang Ustaz. Habis tuan-tuan. Tanya pula kawan ni pula. Lama 4 minggu dah tak nampak sembahyang Jumaat dekat sini. Haji pergi mana? Itulah Ustaz. Saya ni jenis orang berilmu Ustaz. Masjid yang ada kat tempat kita ni kotor belaka Ustaz. Jadi saya pergi masjid yang orang tak nampak Ustaz. Main ilmu macam ni tuan-tuan, jahanam agama tuan-tuan. Sebab tu agama ni kadang-kadang dia kena berpijak dekat realiti juga tuan-tuan. Nampak tak? Janganlah main benda-benda yang tak bawa apa-apa benda ni. Tak payahlah tuan-tuan. Nampak? Senyap-senyap sudahlah. Kalau katakan betul kau daripada rumah kau Enstek Timur sana boleh datang sini tak payah naik kereta, naik tikar terbang. Kau diam-diam sudahlah. Nampak tak? Tak payah nak mengada-ngada orang tengah minum kan kau pergi bentang sejadah. Takkan nak sembahyang ke sini? Tak Ustaz, saya nak terbang sekejap lagi. Duduk atas tu, terbang sungguh. Memang itu wali Allah lah sungguh. Nampak tak? Itu saja tuan-tuan. Tapi biasanya wali-wali Allah tak tunjuk depan orang lagu tu. Yang tunjuk depan orang macam tu ahli sihir je tuan-tuan. Nampak? Dia je nak tunjuk orang, tak ada tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Itu asas. Dalam agama kadang-kala, agama ni dia kena realiti pun ia juga. Nampak? Realiti pun ia. Sebab itu prinsip-prinsip asas kita kena pegang terlebih dahulu. Sebab itu kita kata tadi, dalam isu-isu berkenaan dengan ini, tuntutlah apa-apa ilmu tuan-tuan. Walaupun asas kita pegang tadi, ilmu yang dimaksudkan mendapat redha malaikat tadi adalah ilmu agama, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji ilmu fiqh sebagainya. Tetapi ilmu turut diluaskan kepada
ilmu yang memberi manfaat kepada masyarakat, maka ilmu itu juga akan termasuk dalam ilmu yang mendapat naungan daripada malaikat. Maksudnya dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dan yang akhir sekali saya sebut, kelebihan majlis ilmu ini pernah disebut oleh para ulama yang terdahulu. Contoh, ada satu alim, saya lupa namanya, dikatakan bahawa kalau tok guru orang alim pada zaman itu, ya, dia orang yang mereka lihat ni namanya Al-Munkadir. Al-Munkadir. Dia ni tokoh tok guru lah, ya. Bila mana ada mana-mana tok orang alim yang rasa macam resah gelisah, mereka akan datang ke masjid, tak payah dengar kuliah dia, tengok muka dia pun dapat penyelesaian. Ketenangan, nak ceritanya ketenangan dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok majlis ilmu, memang majlis yang sangat tenang, tuan-tuan. Nampak tak? Orang duduk macam mana situasi pun, walaupun tak dapat tiang, tuan-tuan, dia boleh tidur ya. Tenang, tuan-tuan. Tak ada gangguan apa-apa, tuan-tuan. Ada orang pergi pasar malam boleh tidur, tuan-tuan. Tak ada. Sini biasa kita kat rumah kena cari tiang, betul tak Ji? Baru boleh sandar, relax. Masjid tak payah tiang, tuan-tuan. Relax, dia boleh tegak sampai 40 minit kuliah habis. Habis, elok jaga. Tu. Wah, segar bugar, tuan-tuan. Sebab apa? Mungkin malaikat tahan belakang dia. Wallahu a'lam. Tak tahulah. Tapi itu tanda ketenangan, tuan-tuan. Tanda ketenangan. Mana duduklah macam mana keadaan sekalipun dalam masjid, confirm boleh tidur. Saat yang paling tenang sekali untuk tidur adalah pada masa khutbah Jumaat. Itu sangat paling tenang. Walaupun di luar 40 darjah Celsius, masuk dalam ni apa hal pun tetap boleh tidur. Kelebihan masjid je. Nampak tak? Kalau rumah kita panas dan tak boleh tidur punya. Nampak tak? Dengan buka baju, pakai seluar pendek je terbongkang pun tak boleh tidur. Sini, jubah, kopiah, kain lagi. Semua tetap boleh tidur. Lagi ke depan kain, lagi lena tidur tu dah. Nampak betul tak Ji? Apa tak kira apa? Sebab apa? Ketenangan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah faham. Bukan saya suruh datang masjid untuk tidur. Bukan. Tapi kalau dah mengantuk, tertidur, itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada orang yang celaka bila dia berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ya, baik. Jadi kita simpulkan apa untuk pagi ni, tuan-tuan? Pertama, dunia walaupun terlaknat dan sebagainya, terpulang kepada cara kita urus. Kalau kita urus betul, insya-Allah dunia akan jadi penyelamat kita di akhirat besok. Okey, itu asas. Kedua, kita sebut tadi apa? Ilmu yang dimaksudkan dalam hadis dapat naungan malaikat, ilmu syar'i. Tetapi ilmu yang memberi manfaat kepada masyarakat walaupun tidak terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, kita contoh tadi repair helikopter, repair kapal terbang, turut termasuk dalam ilmu yang memberi manfaat pada masyarakat, turut akan mendapat pahala naungan daripada malaikat itu tadi. Ketiga, tuan-tuan, bahawa tempat yang paling tenang, tempat paling baik atas muka bumi adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita kena usaha untuk hadirkan diri kita ke sini, tuan-tuan ya. Itu asas. Dan yang keempat saya sebut, apa-apa berkaitan dengan dunia yang menjadi benteng kepada dia, ilmu, dengan kita sebut beberapa contoh tadi. Makna ilmu asas dia kena tengok yang dasarnya dulu. Lepas tu baru pergi kepada permasalahan-permasalahan cabang. Okey, macam contoh saya bagi. Saya ulang balik. Contoh permasalahan dasar ialah hutang wajib bayar. Itu dasar. Kita clear. Tapi lepas tu ada cabang. Dia bayar dengan duit haram. Dia bayar dengan duit halal. Dia lambat bayar. Boleh tak? Itu cabang. Cabang ni kena pegang kat dasar dulu, tuan-tuan ya. Dasar. Hutang kena bayar. Itu asas. Lepas tu barulah pergi kepada cabang-cabang baru clear asas. Kalau tak, dia akan jadi macam masyarakat kita. Asas tak clear, itu yang penting bagi dia takbiratul ihram. Macam mana cara nak takbir? Gini ko, gini ko, gini. Itu yang penting. Tapi Allahu Akbar tak keluar daripada mulut, tuan-tuan. Macam mana? Rukun qauli tak ada. Asas awal salat dah tak betul. Itu maksud dia, tuan-tuan ya. Oh, nak takbir. Oh, ada macam ni. Ada macam ni. Ada macam ni. Lepas tu dah siap takbir, nak pegang pula. Tak sini ada, tak sini ada, tak sini ada. Semua ada. Dah bincang bab tu saja.
Tapi dia lupa, masa dia takbir tu, lafaz Allahu Akbar, diri dia sendiri tak dengar. Ustaz, saya sebut dalam hati. Mana boleh dalam hati, itu rukun qauli. Kena sebut. Nampak tak tuan-tuan? Macam juga orang kata, Assalamualaikum. Ya, tak jawab salam. Saya jawab dalam hati. Mana ada jawab dalam hati? Jawab mesti didengar. Itu asas, tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Perkara kena pegang dulu dasar. Lepas tu baru pergi cabang. Kalau bincang cabang, dasar tak pegang, itu yang jadi ilmu akan huru-hara entah ke mana asas pergi dia. Ya, baik. Jadi moga-moga sikit sebanyak tuan-tuan ya. Terlebih masa sikit hari ini, ya moga-moga sikit sebanyak perbincangan kita berkenaan dengan ilmu ini ya ada manfaat kita berkenaan dengan dunia dan sebagainya, ada manfaat untuk kita bersama. Yang mana baik tuan-tuan ambil. Ya salah silap kesilapan saya. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita lepas ni kita ada sarapan insya-Allah sama-sama kita raikan.